kita pergi bertajuknya. Okey, kalau saya buat slideshow nampak tak? Sekejap. Slideshow nampak tak? Penuh? Nampak penuh. Nampak doktor. Okey. Sebab hari ni saya pakai laptop ni, jadi buat di office jadi ni. Kalau saya pakai desktop tu lain cerita, senang sikit. Okey, jadi hari ni kita akan tengok tentang penerimaan dan juga pendifferan inovasi dalam pendidikan. Maksudnya kalau dalam pendidikan ni, guru ni sebenarnya adalah juga ejen perubahan. Kita sebagai guru ejen perubahan, terutama sekali apabila berlaku contohnya pandemik. Okay? Bila berlaku pandemik dan sebagainya, kita berperanan sebagai ejen perubahan. Sebab bila contohnya lah diperkenalkan pembelajaran secara dalam talian, guru lah ejen perubahan. Sebab kita nak menggalakkan pelajar untuk menggunakan, bermula menggunakan teknologi dan sebagainya. Tu. Tapi kita akan bantu pelajar, jadi kita ada sebagai ejen perubahan lah. Itu antara ni. Jadi kita akan bincang tentang penerimaan dan pendifferan inovasi ni dari segi berdasarkan Rogers lah. Okay, Rogers ada keluarkan buku tentang ni lah. Okey, jadi ini objektif kita lah. Inovasi, definisi inovasi dan sebagainya. Okey, ini konsep inovasi. Berdasarkan Rogers, daripada 83 dan 95, dia kata inovasi pendidikan bermaksud idea ataupun amalan ataupun bahan yang boleh membawa ke perubahan duluan. Okey. Maksudnya apa saja, bukan tak semestinya produk, boleh juga dalam bentuk idea ataupun amalan dan juga bahan. Idea ni banyak. Idea ni macam contohnya kalau anda ada pendekatannya sesuai, itu idea, itu bukan alat. Anda ada pendekatan, contohnya kalau kata alat lah, kalau alat tu maksudnya kita bina alat lah. Saya pernah tunjuk anda tu yang apa ni, yang pembaris pelajar saya buat tu yang hukum nun mati tu. Okey. Jadi itu ada alat. Okey, idea ni idea. Okey, ataupun amalan. Okey, contohnya amalan ni macam siapa yang ada pengalaman Jepun, dia menggunakan 5S dari segi pengusaha dia. Dalam bahasa Jepun saya tak sebutlah, tapi dia lebih kurang sisih simpan apa semua macam itulah lebih kurang. Jadi dia punya konsep di Jepun ni, bila habis waktu pejabat tu meja semua kosong, clear, tak ada apa dah atas mejanya. Okey. Kemudian dokumen-dokumen pun dia letak dalam dalam satu tingkat tu. Kalau melebihi tingkat tu dia kena simpan yang bakinya, dia tak nak lebih daripada tempat tu. Okey. Kemudian juga yang Jepun juga dia ada tu mengajar. Saya tengok banyak di kerajaan, tak banyak sangatlah, di swasta lah. Macam contohnya kalau telefon, dia ada marking tempat letak telefon, marking tempat letak tu dan sebagainya. Okey. Jadi itu konsepnya lah. Jadi itu amalan. Okey. Manakala bahan, macam saya katalah, bahan macam anda buat baru ni kan. Anda present baru ni tentang PowerPoint anda berkaitan dengan penggunaan bahan. Jadi bahan yang penelitian ataupun objek yang agak baru oleh seorang individu. Okey, satu, inovasi ni dia kata apa saja yang pembaharuan kepada idea mereka. Kadang-kadang benda tu dianggap baru oleh seseorang. Itu pun inovasi juga bagi diri dia. Contohnya kalau macam kita panggil, okey, macam contohnya penggunaan komputer lah kan. Anda sebelum ni anda pakai laptop ataupun desktop yang pakai Microsoft Windows kan. Tiba-tiba anda dapat MacBook, okey, yang menggunakan sistem Apple iOS. Jadi itu orang lain, bagi orang lain yang dah biasa menggunakannya, bagi dia mungkin tak ada masalah sebab dia dah biasa pakai. Okey. Tapi bagi anda yang tak pernah guna tu, bagi anda adalah satu yang baru. Okey, maksud satu yang baru bagi anda lah. Itu pun juga dianggap sebagai inovasi dalam pendidikan lah. Okey, sesuatu yang baru tidak maksud idea baru saja. Jika inovasi itu belum diterima, idea itu masih dianggap baru. Ini maksudnya idea yang baru tu pun walaupun idea tapi dia belum diterima lagi. Itu pun kita anggap sebagai satu inovasi. Contohnya inovasi macam contohnya kalau kita ambil negara, contohnya kita ambil di Malaysia, setiap cikgu ada notebook. Okey, ada komputer. Jadi semua dah biasa dengan penggunaan Windows dan sebagainya lah. Tapi ada setengah negara yang kawasan remote dia memang tak pernah didedahkan komputer. Dia ada satu gambar yang
Kalau sempat, kalau saya jumpa lah, saya akan share ni. Yang guru tersebut dia ajar di Afrika, dia ajar pelajar dia macam mana nak terang kepada pelajar dia. Dia mungkin graduate. Guru tersebut dia ajar di Afrika, dia ajar pelajar dia macam mana nak terang kepada pelajar dia. Dia mungkin graduate universiti. Dia nak buat tentang, nak tunjukkan macam mana interface sebuah komputer, satu komputer. Jadi bila dia terpaksa lukis. Masa sana masih pakai papan hijau tu dengan kapur. Dia lukis dengan kapur tu. Ikon dia apa semua dengan start button ke atau window button dia lukis. Sebab teknologi tu tak ada. Jadi tak ada kat situ. Komputer tak ada kat situ. Jadi dia buat untuk dah. Kemudian ada satu lagi demonstrasi yang saya tunjuk. Dia mengajar, dia siap buat tunjuk kat pelajar dia macam mana fungsi mouse tu. Okay? Dia buat satu munggah kayu, dia pegang, seorang pelajar akan pegang munggah kayu sebagai mouse, kemudian dia ambil satu, dia potong satu macam lakat gambar arrow tu. Jadi dia nak ajar budak bahawa bila mouse ni bergerak, automatik pointer bergerak. Dia buat itu. Jadi seorang pelajar tolak, seorang pelajar akan gerakkan pointer tu. Nak menunjukkan macam mana fungsi mouse tu. Sampai tahap tu lah. Jadi bagi negara Afrika tu, tempat bukan semua Afrika, tempat yang saya rujuk tadi tu, bagi dia, kalau dia dapat komputer yang lama pun, bagi dia satu inovasi, satu idea yang baru, satu benda yang baru. Bagi kita di Malaysia mungkin biasa. Tu. Jadi penerimaan inovasi ni dia bukannya sekadar benda yang baru je. Contohnya mesti gunakan iPhone, okay? iPhone 11, iPhone 13 dan sebagainya. Tapi kalau bagi di Afrika tadi dia masih guna GSM kan. GSM punya ni dia akan pakai telefon lama tu kan. Itu satu inovasi bagi dia. Macam kita dah pakai smartphone. Ini satu inovasi lagi lah. Itu berdasarkan Rogers. Okey, ini contoh-contoh revolusi inovasi yang ada pendidikan di Malaysia lah. Antaranya mungkin ke awal malah kita dikenali dengan papan kapur dan tutur. Ini penggunaan papan kapur. Kemudian kita ada papan putih dan sebagainya. Kemudian kita ada radio pendidikan, kita ada TV pendidikan. Dulu kita memang ada TV pendidikan. TV pendidikan ni channel dia kat TV2 masa tu. Okey. Masih hitam putih lah. Sebab saya banyak kerap. Saya dulu suka bawa pelajar saya pergi tengok bilik TV ni. Untuk tengok TV pendidikan. Cuma kadang-kadang pada masa tu jadual kelas dengan jadual rancangan TV tak sama. Tak sama. Jadi apa yang saya buat, saya minta sekolah belikan kaset video tu, VCR tu. Beli kaset tu dan hantar ke bahagian pusat kegiatan masa tu, bahagian bahagian teknologi pendidikan ataupun masa tu bagi PSPN, pusat sumber pendidikan negeri. Jadi hantar benda tu dan dia orang akan kopi untuk kita dan bawa balik lah. Tapi prosesnya mengambil masa dalam sebulan juga lah. Hantar, kita post, lepas tu kita nak dapat balik tu akan ambil masa lama lah. Tapi bila dapat benda tu, kita boleh gunakan pada bila-bila masa. Bila kelas je boleh bawa pergi TV dan kita tayang kan. Tapi peringkat awal dulu bila rancangan tu di TV2, memang kita selalunya kita kita miss lah dengan kelas sebab jadual tak sama. Kemudian penggunaan telesidang. Telesidang ni ataupun kali kita pakai Google Meet lah, Google Meet ke webinar dan sebagainya. Tapi telesidang ni dah lama wujud lah. Tapi dia penggunaan dia taklah macam setiap orang kena login dah. Dia cuma bedanya nanti satu tempat, contohnya kalau saya bagi lecture kat sini, kita akan buka satu pusat pembelajaran di Kelantan contohnya. Macam yang tempat anda di salah satu sekolah sebagai contohnya di Kota Baru. Jadi ada satu lah set TV besar kat situ dengan kamera kat situ. Jadi anda semua akan masuk kat situ lah mendengar kuliah. Kemudian pada masa sama juga mungkin ada di Johor satu grup lagi. Sama juga dia gunakan sekolah di sana. Ada TV besar dan juga ada kamera dan situ ada pelajar di situ. Jadi kita menggunakan telesidang, saya akan bercakap dan anda akan mendengar. Kalau anda ada tanya soalan dan sebagainya, bila buku soalan, anda akan pergi kat mic yang ada kat situ dan menghadap kamera yang disediakan. Macam tu. Jadi dia lebih kepada, dia tak boleh semua orang terlibat secara langsung, tak boleh. Atau semua orang nak bercakap, tak boleh. Dia kena satu hala macam tu saja. Okay. Itu telesidang lah. Kemudian kita ada project overhead. Ini yang lama lah sebelum kita ada LCD. Kemudian kita digunakan dengan pendidikan jarak jauh. Suatu inovasi yang adalah ikut tahunnya lah. Mungkin overhead projector ni sekarang ni kita dah tak panggil satu inovasi dah. Mungkin yang terkini ialah smart LCD. Kalau sekolah anda ada mungkin adalah yang smart LCD ni
Maksudnya dia boleh projek dekat, contohnya dekat dinding, kemudian dia boleh touch dinding tu. Dia tak perlukan board. Kalau smart teknologi yang ada kat USI kita pakai ni, dia ada LCD projectornya dengan board dia, dengan board. Jadi benda tu kita akan gerakkan pada board tu. Tapi yang smart LCD ni dia tak perlukan board tu dah. Maksudnya macam dia pakai skrin lah, skrin anda tayang LCD tu, tapi anda boleh, ataupun pakai dinding yang memang cantik dan rata tu, kita pakai jari kita je lah untuk gerakkan pointer. Dia tak perlu pakai mouse kan. Pergi kat situ, gerak je. Okay, macam Jamboard dan sebagainya yang aplikasi yang ada tu. Okay, kemudian Pusat Sumber, Pusat Kegiatan Guru, Pendekatan Kota Semua, Sekolah Bistari dan sebagainya. Sekolah Bistari ni kita laksanakan semasa kerajaan mengumumkan multimedia super koridor. Masa itu salah satu inisiatif untuk pendidikan ialah Sekolah Bistari lah. Dimulakan dengan 88 buah sekolah Bistari. Lepas tu dijadikan sekolah, semua sekolah ada sekolah Bistari sampai sekarang lah. Kemudian e-learning, pusat akses, EduWeb TV. EduWeb TV ni menggantikan TV pendidikan pada masa tu. Jadi semua, dulu TV pendidikan dia akan ikut channel TV2 dan akan tengok ikut ni. Kemudian bila wujudnya EduWeb TV ni dalam bentuk web, kadang kebanyakan boleh download. Cikgu download terus daripada sistem tu lah. Jadi anda boleh cek lagi dekat bahagian laman web bahagian teknologi pendidikan. Saya rasa video-video tu masih ada. Video pendidikan Islam pun ada, betul-betul lah. Mana ada tu anda boleh download lah. Boleh download dan boleh gunakan lah. Kemudian kita ada virtual learning environment lah sekarang ni. Okey. Kemudian kita tengok kadar-kadar penggunaan penerimaan inovasi. Macam anda tahu diterang awal tadi oleh Rogers tadi bahawa inovasi ni bukan memang ada amalan ataupun benda yang baru, tetapi dia berbeza antara individu dan juga antara komuniti. Okey. Maksudnya ada individu tu bagi dia benda tu baru, ada individu bagi dia benda tu dah lama. Contohnya lah bila pakai MacBook, orang yang daripada dulu pakai Mac, dia dah tahu dia tak masalah. Tapi baru bagi kita yang tak pernah pakai Mac, bila pakai Mac tu ada satu baru, satu pembaharuan. Jadi kita kena pelajari banyak macam tu. Okay? Macam yang negara tadi yang saya compare tadi, Afrika dengan Malaysia tu. Okay. Jadi kadar penggunaan dan penerimaan inovasi ini adalah satu kelajuan relatif bagi individu atau satu masyarakat menerima dan menggunakan inovasi tu. Jadi sejauh mana, secepat mana sesuatu inovasi itu diterima oleh masyarakat ataupun dalam satu sistem sosial tu. Jadi, peratus dari segi bilangan individu yang menerima menggunakan idea baru tempoh masa telah ditetapkan seperti inilah. Jadi tahun dan yang dicontohlah KBSR memakai masa 6 tahun untuk pelaksanaan 100% demi masa. Ini Kellogg S yang dia kata tu. Okay. Jadi, kumulatif penggunaan penerimaan ni, dia kita panggil perintis inovasi. Perintis inovasi ni ialah orang yang mula-mula sekali. Bila inovasi tu wujud tu, orang yang mula-mula sekali mengguna, mencipta dan sebagainya lah. Kemudian kita ada penerima awal. Penerima awal ni orang yang yang awal-awal ada benda tu. Contohnya macam iPhone 13. Kan iPhone 13, penerima inovasi ni mungkin orang yang buat tu lah. Lepas tu bila peringkat awal dia keluar tu, dia tak jual secara komersial lagi, ataupun dia cuma jual terhad masa tu kan, limited edition contohnya lah. Jadi orang yang beli pada masa tu ialah penerima awal lah, limited edition ni. Kemudian bila dia buka macam iPhone 13 tu, dia kata dibuka, dijual di dia punya outlet dia, kedai-kedai dia di seluruh negara. Maksudnya orang pergi serbu pergi beli tu. Jadi orang serbu pergi beli tu, mereka tu ialah majoriti awal. Dia awal. Sebab apa benda tu keluar, dia orang pergi beli. Okay? Dia dilancarkan, dia orang pergi beli. Okay. Manakala orang yang penerima lewat ni macam ni. Penerima lewat ni maksudnya bila lancar iPhone 13, dia masih baru pakai iPhone 12 contohnya. Jadi dia penerima lewat maknanya. Dia lambat sikit. Mungkin dia tak guna bila iPhone 13 lancar tahun ni, dia tak beli lagi, dia pakai 12. Jadi bila lancar tahun ni tak ni, mungkin 3 tahun depan pula baru dia pakai iPhone 3. Tapi masa tu iPhone 14 dah ada kan. Jadi dia ada penerima lewat, dan juga yang high sekali kita kelari dengan pengguna ataupun penerima lembap lah. Penerima lembap ni dia memang orang dah pakai tak pakai lagi. Contohnya lah macam dulu Nokia yang telefon 330. Kalau ada orang pakai lagi sekarang ni, yang GSM pakai SMS dan sebagainya tu, itu adalah pengguna lembap, penerima lembap lah. Maksudnya dia tak pakai lagi benda yang baru, benda yang orang baru dah pakai 5 tahun, 7, 8 tahun lepas, dia baru guna tahun ni.
Itu adalah penerimaan lembab. Maksudnya inovasi itu ada, dia paling lewat lah pakai. Okay? Kalau contohnya telefon tersebut, iPhone 3 dilancarkan tahun ni, dia 10 tahun depan nak baru dia pakai iPhone 13 tadi. Jadi maksudnya dia adalah penerimaan dan pengguna lembab lah. Okey, kita tengok pada kadar penggunaan penerimaan inovasi. Jadi kadar penerimaan inovasi ni antara faktornya ialah penerimaan ni adalah pertama ciri-ciri inovasi itu sendirilah. Okey, jenis keputusan yang kita buat, penerimaan dan penyebaran, jenisnya saluran, sistem sosial dan juga ejen perubahan lah. Ini adalah faktor-faktor penerimaan inovasi tadi lah. Okey, contohnya ciri-ciri inovasi. Okey, pertama ialah kelebihan relatif. Idea ataupun amalan yang diperkenalkan lebih baik dan berfaedah secara relatif daripada yang sedia ada. Kita nampak benda tu memang lagi baik. Dia nampak ada kelebihan dekat sini lagi baik. Contohnya mesin basuh. Okay, kita ada mesin basuh manual dan mesin basuh automatik. Kita nampak mesin basuh automatik ni lebih berguna lah, nampak. Boleh tinggal, tak perlu nak tunggu habis spin, lepas tu nak pergi kering pula kan. Nak habis basuh, washing, lepas tu nak pergi spin pula. Tapi sebaliknya automatik ni boleh terus letak dah ni. Jadi kita nampak tu kelebihan relatif dia. Okey. Daripada yang sedia ada ni, daripada yang manual ni kepada ni, ni lebih bagus sebenarnya. Itu kelebihan relatif. Jadi biasanya kelebihan relatif ni adalah segi ekonomi, status, kemudahan dan sebagainya lah. Ini dia melibatkannya tu. Contohnya ekonomi tadi. Orang yang mampu je akan beli. Okey, status sosial lah. Orang yang kaya je akan pakai contohnya. Okey, kemudahan tersebut mungkin tak perlu sangat. Contohnya peringkat awal dulu, macam kita tengok yang yang kedai-kedai yang self laundry tu kan, self service tu, yang pergi basuh sendiri, keringkan sendiri tu kan. Peringkat awal ni mungkin orang tak biasa, tak terima. Jadi mungkin pada masa tu orang merasakan orang tertentu je boleh pakai. Saya ingat peringkat awal dibuatnya outlet macam tu di Kuala Lumpur dulu, ya di Parmen dan sebagainya lah. Dia ada di bawah tu lah. Kemudian sekarang ni dah banyak dah kan. Banyak tempat dah ada dah. Pekan-pekan kecil. Pada ada tanya Malim tu, saya ingat ada berapa, 10 lebih apa dia punya ni. Jadi itu. Jadi semua faktor ni mungkin disebabkan oleh kebenaran ekonomi lah. Kalau benda tu baru diperkenalkan, harganya mahal, mungkin orang tak guna lagi. Status sosial, mungkin orang yang kaya je sebagainya, atau orang yang berada, ataupun orang yang berpendidikan aja yang menggunakannya. Macam tu juga lah. Status sosial tu kemudahan dan juga kebebasan. Okay. Adalah lebih berkesan jika kelebihan relatif suatu inovasi itu berkait rapat dengan peribadi. Ini kalau ada kaitan dengan peribadi, dia lebih cepat. Maksudnya kita rasakan, ini perlulah kena pakai macam anda lah kan. Anda mula-mula mungkin sebelum ni tak ada notebook pun, tak kisah pakai laptop pun sebab semua buat ni nak guna komputer pun pakai komputer sekolah saja. Tapi bila sampai tak okey. Sebelum pandemik lah, maksudnya orang berkata, nak ada lah juga komputer ni sebab nak belajar, nak apa, aja nak beli kan. Ini maksudnya, ya saya kan. Ada pelajar nak masuk tapi tak boleh. Tak boleh, okey, saya nak kena keluar dulu. Beritahu saya sebab saya tak nampak di belakang. Ya, terima kasih. Sebab saya show, saya tak nampak belakang. Okey, dah ada. Apa-apa gunakan mic Aku gunakan mic beritahu saya. Sebab aku tidak kan saya tak nampak apa yang ada kat belakang. Sebab bila pakai ni pakai satu skrin ya. Saya tak nampak. Okey, saya teruskan balik. Okey, ni kelebihan relatif lah. Yang individu tu rasakan memang dia perlu nak pakai. Macam mana dia? Okey, perlu notebook sebab bukan ni. Okey, mungkinnya contohnya anda anda rasakan nak ambil gambar, nak pergi berjalan, nak kena ada gambar, ada kamera dan sebagainya. Anda beli kamera. Jadi itu anda dari segi peribadi anda rasa kena ada benda tu. Itu pun kelebihan relatif lah. Okey. Kemudian keserasian. Okey. Bila dia punya tetak-tetak tu ada yang nak masuk lah tu. Nak kena buka sebab dia sistem dia. Okey. Okey. Okey, keserasian. Menjelaskan setahu mana idea itu, amalan itu serasi dan seakan-akan sama nilai atau pengetahuan dan kemahiran yang ada serta keperluan guru dan pelajar. Kita serasi dengan benda tu. Contohnya lah, anda bila pakai notebook dan juga LCD mengajar, anda dah serasi dengan benda tu. So, anda kesugunakan lah. Bagi orang yang memang tak terima inovasi lagi, mungkin dia tak pakai kan. Okay.
Sekiranya inovasi itu tidak serasi atau tidak selari dengan pengetahuan atau perkembangan keperluan atau budaya, maka kadar penerimaan penggunaan inovasi akan lewat. Jadi kalau kita rasakan inovasi tersebut macam tak serasi lah, kita rasa payah nak pakai dan sebagainya, itu akhirnya kita tak guna, tak beli tak guna benda tu. Okay, kalau kita rasa serasi, dia kadang-kadang benda ni serasi juga. Serasi ni rasa okay, senang, tapi bagi orang lain mungkin tak serasi. Kan contohnya. Okey, itu antara yang ni lah. Kemudian kita pergi ke kerumitan. Kerumitan ni pun satu hal juga, susah nak guna. Kan? Tiba-tiba kita ni susah nak guna. Ataupun bila guna benda tu macam kualiti tak bagus. Macam saya dulu lah. Dulu mula awal-awal keluar digital video cam, saya beli. Saya antara penerima awal lah masa tu. Okey. Tapi bila dah pakai tu, awal-awal dulu lah, sekarang ni teknologi lain, sekarang ni lain lah, teknologi dulu. Jadi bila pakai tu, segi kualiti video tu tak sama macam analog punya. Kamera biasa yang pakai tip tu. Pada masa tu. Saya ingat tahun 97, 98, 99 tu. Bukan 2000 lah, 1999 lebih kurang tahun tu. Pada masa jadi bila ambil gambar tu tak sesuai. Saya tak terasi lah gambar ni susah nak ambil gambar, kualiti tak cantik sebagainya. Ni atau kalau rumitan ni kita rasa nak pakai tu susah. Okey, nak gunakan tu payah lah dan sebagainya kan. Apa banyak sangat dia punya arahan, banyak sangat prosedur dia kena ikut. Itu akhirnya kita tak guna jugalah. Okay. Kemudian yang berikutnya mudah untuk percubaan. Ini kadang-kadang dibenarkan untuk mencuba. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau produk-produk baru, ada produk-produk yang dibenarkan kita guna. Okay. Ada setengah produk yang kita benar guna benda tu seminggu. Macam di sekolah dulu ada pembekal, dia kata okey tak apa cikgu guna untuk seminggu, nanti saya datang balik tengok. Dia benarkan kegunaannya tu. Jadi bila kita dibenarkan guna, kita cuba-cuba, tengok senang je nak pakai kan. Dia bagi mudah untuk percubaan, dia bagi kita guna, bagi kita cuba dulu. Contohnya aplikasi-aplikasi tertentu, contoh sekarang ni lah, kita ada Canva kan, macam anda pernah pakai Canva, anda pernah pakai Kahoot, anda pernah pakai apa, itu kita boleh try guna, percuma je, tak ada masalah kan. Tapi macam Canva tu kita pakai dulu, okey, seronok semua tu, tapi bila kita nak lebih canggih, automatik kita kena subscribe kan. Jadi dia benarkan kita cuba yang free punya ni. Macam tu. Dia gunakan tu, itu masukkan mudah percubaan lah. Okey, dibagi gunakan yang percuma, dia ada yang percuma, kita boleh guna, kita boleh try, bila kita rasa bagus, seronok semua ni, kita rasa kita nak beli kan. Akhirnya kita akan belilah yang baru tu. Yang akhirnya mencetuskan ni dapat menarik minat, memberi keyakinan, kepercayaan dan kepuasan kepada pengguna. Bila saya tak rasa bila awak dah guna Canva yang free tu, anda rasa okey, mudah, memang memberi kepuasan anda yakin nak gunakan, anda pun subscribe. Macam itu. Begitu juga dengan benda yang lain sama. Sebab tu kalau banyak kadang-kadang macam contoh ini bukanlah inovasi pendidikan, macam kuih raya kan. Bila nak jual kuih raya tu, ada orang jual ni, dia bagi sampel kan. Bagi sampel untuk anda rasa. Jadi itu pun lebih kurang macam dia bagi percubaan dulu. Bagi cuba rasa tengok. Kalau sedap ni baru dia kan. Itu semua ciri-ciri inovasi lah. Kalau dimudah ada percubaan, orang akan lebih bersedia untuk menerima sesuatu yang baru. Okay, kemudian mudah untuk pemerhatian, menjelaskan sejauh mana hasil. Kita nampak orang semua guna dan tak ada masalah. Okay? Ini kadang-kadang kita ni, ini antara penerima lewat jugalah. Kita tengok orang dulu. Ramai pakai, okey je, tak ada masalah pun. Okay, satu produk baru lah diperkenalkan. Macam yang keluar kat GoShop dan sebagainya kan. Tengok ada apa tak yakin nak beli. Tapi nak tengok kawan-kawan anda beli dan yang diorang pakai apa semua okey. Tak ada masalah, apa semua senang dan sebagainya. Tengok, ini ramai yang pakai, terbukti lah. Benda ni tak ada masalah sebagainya, baru nak beli. Okey. Tapi ini mungkin termasuk dalam kelompok penerima lewat lah. Sebab orang lain dah pakai, baru anda pakai kan. Tapi sebab anda berdasarkan pemerhatian, anda tengok. Kemudian keputusan pilihan. Ada juga jenis keputusan lah. Tadi kita panggil faktor-faktor yang penerima inovasi. Ini adalah jenis keputusan lah. Dalam penerima inovasi ini, selain daripada faktor-faktor tadi, kita ada jenis keputusan juga. Pertama ialah keputusan pilihan. Keputusan pilihan itu pilihan anda sendiri lah.
sama anda rasa nak pakai ke atau tak pakai pun, atau pusat individu lain dalam organisasi ataupun orang lain yang menggunakan, contohnya cikgu lain pakai, anda rasa senang, mudah, anda pun nak guna. Contohnya bila kita buat pembelajaran secara dalam talian pasal pandemik kan, jadi cikgu ada pakai yang lampu tu bubuh telefon tu kan, jadi anda pun tengok dia pakai senang, mudah aja ni, dengan warna pun ni, muka pun cerah nampak dan sebagainya. Jadi anda pun rasa okey, itu keputusan pilihan lah. Okey, namun demikian keputusan ini masih berlandaskan kepada norma organisasi dan tidak akan menjejas hubungan antara ini. Maksudnya benda tu anda sendiri nak pakai berdasarkan apa yang pakai lah. Okey, contohnya kalau ada persiapan tertentu kan, okey, orang lain pakai PowerPoint, anda pakai satu persiapan tertentu. Sebab apa? Anda tengok rakan anda pakai mudah, anda pun menggunakannya. Okey, keputusan kumpulan, ini ahli rakan kita. Okey, contohnya lah anda tak nak pakai Telegram lagi. Tapi kebanyakan rakan anda ada kata, pakailah Telegram, senang sebab Telegram ni macam ni, mudahnya ni, kita nak buat grup Telegram semua. Jadi nak itu keputusan kumpulan lah. Kawan-kawan anda cadang untuk anda wujudkan grup kumpulan Telegram. Nak tak nak anda pun kenalah install Telegram dalam telefon. Itu wujud pada keputusan kumpulan lah, sebab dia memberi kesan kepada kita. Contohnya lah macam apa ni, nak menggunakan gadget sama, jom kita beli telefon brand yang sama, sebab brand ni okey dah tu, dapat diskaun, dia pun anda pun sama-sama lah beli telefon tu kan, sebab keputusan kumpulan tadi. Okey, kemudian keputusan pihak berkuasa, ini saya rasa ini satu benda yang mengarahkan kepada penerimaan inovasi lah. Maksudnya arahan daripada pihak atasan. Contohnya kita yang berlaku semasa pandemik lah kan, Kementerian Pendidikan mengarahkan semua pembelajaran berlaku secara dalam talian. Itu keputusan pihak berkuasa lah. Jadi bila berlaku macam tu, maksudnya automatik anda kena usaha lah, cari komputer, cari kamera, cari webcam, cari lampu, buat lighting dan sebagainya. Itu oleh kerana arahan. Okey, sama juga macam vaksin kan, pihak berkuasa tu, okey, itu kita dapat pergi macam tu. Ataupun di sekolah dia kata setiap cikgu mesti ada notebook dan LCD, mana tahu dia kata yang tu. Maksudnya lepas tu cikgu kena beli notebook LCD. Sebab itu arahan ni. Ataupun pengetua ataupun usaha sekolah dia kata okey, seminggu cikgu mesti guna 30% menggunakan teknologi dalam pengajaran. Itu arahan dia. So nak tak nak anda terpaksa dah guna teknologi juga, sebab syarat 30% dalam aktiviti PNP. Jadi nak tak nak anda kena cari bahan, anda kena sediakan bahan semua dalam penggunaan media dan teknologi tadi. Itu keputusan pihak berkuasa lah. Kemudian saluran komunikasi, ini macam mana orang menyampaikan benda tu melalui rancangan TV, iklan dan sebagainya. Dia tunjuk benda ni amalan bagus dan sebagainya. Itu akhirnya saluran komunikasi memegang peranan juga lah. Okay, tadi keputusan, yang ni jenis saluran lah. Saluran komunikasi itu memegang penting. Jadi dia menyampaikan, proses itu muncul daripada surat-surat bersetuju, semua tengok okey, bagus dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat semula jadi sistem sosial tu. Contohnya sistem sosial merupakan satu sistem masyarakat, jadi ahli yang menguasai masyarakat tu. Jadi kita sistem sosial ni maksudnya komuniti tersebut. Okey. Contohnya lah macam orang asli itu kan. Orang asli itu dia tak nak, ada satu perkampungan tu dia tak nak menggunakan ni. Dia tak benarkan penduduk tempat tu menggunakan telefon, dan dia tak benar gunakan TV. Dia tak nak anak-anak mereka ni terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni lah dalam media sosial dan juga TV ni. Jadi dia tak benarkan. Okey, jadi itu dia sistem sosial tu lah dia memang peranan. Jadi dia tak nak terlampau canggih sangat, dia tak nak golongan muda dia terpengaruh dengan benda-benda yang pelik-pelik ni. Jadi dia berlaku macam tu juga. Maksudnya dia tak ni. Itu pun satu perkara juga lah. Kemudian masyarakat tentu saya pastilah mungkin negara segi masyarakat. Contohnya kita ambil negara tertentu yang contohnya China kan. Negara China. Jadi jika kita kita menggunakan Google search dia dia gunakan platform dia sendiri. Itu lebih kepada pihak berkuasa lah sebenarnya, bukan masyarakat, itu pihak kuasa. Kalau masyarakat ni berkaitan dengan penduduk taman, okey, contohnya macam saya tadi, penduduk taman tu semua nak guna Telegram tu, tak nak ada Telegram, ataupun gunakan ada sekarang ni ada baru apa nama, entah saya pula lupa dah, menggunakan tu. Jadi penduduk taman tu semua nak pakai yang tu, anak kena gunakan tu. Itu sistem sifat semua jadi sistem sosial lah. Okey. Kemudian ini antara lain lah, jika dua ataupun lebih individu berbeza segi ciri tersebut,
maka kadar penerimaan inovasi akan lebih sukar. Dia kata kalau dalam satu komuniti tu ada perbezaan penggunaan. Ada nak guna MacBook, ada nak guna Windows dan sebagainya. Jadi lambatlah menerima satu benda yang baru sebab dia berpecah lah. Okey, tidak semua ahli ataupun diulah sistem sosial itu boleh mengadaptasi semua inovasi. Ini memang kita kena fahamlah. Contohnya di sekolah pun bila anda nak menggunakan pembelajaran secara dalam talian, mungkin ada cikgu yang hanya pakai setakat Google Meet saja. Okey, berterang saja. Tapi ada cikgu-cikgu yang boleh guna benda-benda lain sambil menggunakan Google Meet, boleh integrate dengan boleh mengintegrasikan dengan benda-benda perkara-perkara yang lain. Itu kelebihan dekat dia lah. Tapi mungkin tak semua yang boleh guna. Mungkin yang setengah tu guna basicnya. Dapat boleh guna Google Meet pun dah cukup. Okey. Itu kemudian berkaitan dengan sistem sosial dan juga energi. Jadi antara ciri-ciri tradisional juga yang terdapat satu organisasi ini, ada juga berlaku yang tidak mudah menerima perubahan. Macam saya kata tadi lah, masyarakat asli dia tak nak terima, dia tak nak ada TV, dia tak nak ada telefon sebab dia tak nak terikat dengan benda-benda yang tak elok tu. Okey. Mempunyai keperagaian yang lemah lembut, bersopan santun, saya kata ini hubungan dengan bercorak peribadi lah. Okey, atau tiada ataupun hubungan kurang dengan orang luar. Macam saya kata tadi lah, dia dikurang sikit dengan orang luar. Kita ada juga di Malaysia ni ada tempat-tempat tertentu yang memang dia hubungannya kurang juga dengan luar. Selalu yang kalau pergi tu mungkin selalu keluar ni orang tertentu je yang keluar. Okey. Jadi dia tak sepenuhnya ada tempat-tempat tertentu yang memang dia jarang berhubung dengan orang luar lah. Okey. Kemudian kurang yakin untuk menerima ataupun menyesali dengan perubahan tersebut. Itu masyarakat tersebut tak yakin nak gunakan benda tu lah. Okay. Masyarakat moden, kalau masyarakat moden ni lebih mudah menerima inovasi ni sebab mereka ni punya sifat-sifat yang positif lah kepada pembawaran. Apa benda yang baru dia akan cuba dan akan guna lah. Okay, kemudian dia pun bersaing antara satu sama lain kan. Kemudian pandangan yang luas boleh menerima inovasi baru, kemudian boleh berubah dan menyesuaikan diri dengan peranan yang baru. Bila menggunakan teknologi yang baru, dia akan peranan baru. Bila kata, okey kita mulakan sekarang ni, tak adalah lagi bersyarat bersemuka, kita akan buat bersyarat dalam talian dan boleh menerima benda tu. Jadi ini kalau masyarakat moden, dia tak ada masalah lah. Okay? Tapi macam saya kata tadi lah, tidak semua individu dalam sistem sosial tu boleh mengadaptasi suatu inovasi. Dia katalah satu sekolah tu, walaupun kita didedahkan dengan penggunaan teknologi, tapi ada juga guru-guru yang masih terkial-kial, masih lagi mengambil masa juga untuk menggunakan tu. Jadi ada kekok juga, ada masalah juga dan sebagainya lah. Jadi Rogers dan mentegrikan manusia ini dalam bentuk satu kelok inovasi. Ini antaranya lah. Ini yang di ini. Jadi dia kata kita balik kepada KOS tadi, ada innovator. Innovator ni orang yang mencipta lah. Kemudian early adopter ni 13.5%. Jadi dalam satu-satu inovasi tu 25% tu innovator lah, sebab innovator orang yang penerima awal. Kemudian yang pereka, pencipta lah kita kata. Kemudian early adopter ni orang yang penerima awal, lebih kurang 13.5%. Early majority, majority awal 34%. Late majority 34% dan juga laggard. Laggard ni yang lembab ni lah 16%. Saya rasa kalau kita pun, macam kelompok kita ni, saya rasa dalam inovasi ni kita lebih kurang macam ni lah. Tengah-tengah ni lah antara early majority dengan late majority. Tengoklah. Saya rasa kalau kita ni lebih kurang kat sini lah. Saya bukan early adapter juga sebab bila walaupun saya berganjar berkaitan dengan teknologi, tapi saya pun tak terkejar juga teknologi ni. Teknologi terlampau banyak. Jadi terlampau banyak dan terlampau cepat. Okay? Jadi kalau kata setiap kali tukar telefon, saya nak tukar telefon atau sekali notebook baru keluar, saya nak beli notebook baru, tak boleh. Tak mampu buat macam tu. Okay? Jadi kita akan duduk sini lah lebih kurang lah. Early dan late majority lah. Okey, selalunya orang innovator dan innovator ni orang tidak takut risiko, suka cabaran, suka kelainan. Dia tengok benda yang baru, dia terus nak beli. Okey, dia suka kelainan. Okey. Benda yang baru terus beli, terus nak cuba. Itu orang yang tak takut risiko lah. Tapi saya rasa majoriti kita akan tak pasti lagi. Kita akan tunggu tengok. Tengok yang golongan yang ni tadi. Mereka guna ni macam mana? Guna ni macam mana? Suka tak? Susah ke? Dah dapat input daripada pengguna-pengguna awal ni, barulah kita mula beranikan diri untuk mengenakannya. Okey. Manakala ni orang yang laggard ni ataupun lembab ni, dia memang takut risiko, dia memang takut berubah lah. Okay? Memang dia ataupun dia ada pendirian dia yang ni, okay? Yang menyebabkan dia tak nak menerima satu inovasi tu. Ini yang tadi lah. Okay? Okay, sekarang ni
ejen perubahan. Okey, peranan ejen perubahan. Jadi saya katalah tadi contoh ejen perubahan dalam pendidikan antaranya lah guru, pegawai-pegawai di JPN dan PPD, pegawai-pegawai di pusat kegiatan guru, di sekarang BTP, BTP, pengetua guru besar, mereka adalah ejen perubahan dalam membuat keputusan. Jadi apa peranan anda sebagai ejen perubahan ni? Okey. Satu ialah membangkitkan keperluan serta semangat untuk berubah. Ini contohnya anda sebagai ejen perubahan, anda nak perkenalkan satu aplikasi tertentu untuk ni, jadi anda rasa kena bagi perasaan orang yang merasakan itu satu keperluan. Okey, kita kata, cikgu kalau cikgu pakai ni senang cikgu. Kan? Cikgu pakai ni senang je. Kalau cikgu buat sistem yang lama ni, cikgu akan ambil masa setengah hari untuk siapkan. Tapi dengan ada yang baru ni, dalam 2 jam dah siap. Itu maksudnya kita mengangkitkan perasaan keperluan dan semangat ini berubah tu. Okey, ataupun cikgu buat dengan ni pakai PowerPoint payah, cikgu pakai gambar je tu, kan. PowerPoint dengan gambar ni lagi cikgu buat ni, cikgu boleh convert jadikan video, convert menjadi tu banyak dia boleh convert lah, sebab gambar boleh buat. Yang baru ni yang convert gambar for education ni banyak benda dah boleh buat. Boleh cikgu buat gambar, cikgu buat presentation tapi boleh convert jadi video. Kalau cikgu buat PowerPoint nak convert video susah. Maksudnya macam tu lah kan, kecuali kalau yang PowerPoint yang bersih baru lah. Okey, membangkitkan perasaan memerlukan tadi, mewujudkan pertukaran maklumat satu hubungan dengan pengguna inovasi. Maksudnya anda pun tengok ada orang yang menggunakan, anda pun kontak orang tu, belajar dengan orang tu dan sebagainya, mendapati masalah dan keperluan. Kadang-kadang kita tengok juga apa masalah, jadi macam mana cara nak mengatasinya menggunakan ni. Contohnya sekolah ada masalah sistem kehadiran dan sebagainya, agak sukar tak ni. Kemudian anda pun tahu penggunaan kod QR code, sekarang ni banyak sekolah guna QR code kan. Jadi anda pun perkenalkan satu penggunaan QR code itu, anda cuba mengatasi masalah lah. Okey, menggunakan QR code, semua pelajar ada QR code sendiri. Datang sekolah scan je, tak perlu nak datang, tik kehadiran dan sebagainya. Okey, mencetuskan keinginan, maksudnya keinginan untuk buat perubahan, menterjemahkan keinginan pada perubahan kepada tindakan. Sebelum ni teringinnya, mereka bagi dia rasa bagus juga kalau ada. Katanya lepas tu kita galakkan dia untuk terus berubah dan menggunakannya. Okey, kemudian di samping itu juga dia kena menstabilkan perubahan. Maksudnya bila orang dah start mula guna, stabilkan tu. Maksudnya stabil tu maksudnya bagi lagi input, bagi lagi sokongan, bagi lagi latihan dan sebagainya untuk mereka terus menggunakannya. Okey, kekal menggunakannya. Kemudian kita merancang dan menambahkan pelibatan ejen lah. Bila orang semua dah guna, semua orang ni kita pun dah boleh berundur sikit lah. Orang dah boleh guna sendiri, dah boleh belajar sendiri, dah boleh buat sendiri dah. Jadi kita sebagai ejen perubahan dah boleh lah tarik diri sikit, tak perlu dah nak bagi sokongan dan sebagainya. Jadi sama je konsep dengan pendidikan kan. Kalau kita belajar pun, kita perbingkat awal kita akan mengajar. Contoh kalau matematik, kita kenalkan satu rumus, kita ajar macam langkah-langkah. Lepas tu akhirnya sekali sampai satu tahap kita cuma bagi soalan dan pelajar boleh menyelesaikannya. Dia boleh buat sendiri. Okay? Itu konsepnya sama juga dengan ejen perubahan ni. Okay? Peringkat awal kita nak beritahu dia minat dan sebagainya. Okay, ini tujuh ejen, peranan ejen perubahan lah. Kemudian faktor-faktor kejayaan sebagai ejen perubahan ni antaranya usaha dan kontak dengan pengguna lah. Kita ada kontak dengan rakan-rakan kita di sekolah, kita galakkan mereka menggunakan, kita ada kontak, kita mesra, kita rajin, mudah nak ni kalau ada masalah datang, orientasi kepada kehendak pengguna dan bukan kepada agensi. Kita satu inovasi itu berorientasikan pengguna, bukan organisasi tu. Okey. Macam contoh tadi, cikgu tu rasakan okey kalau guna benda tu sebelum ni buat separuh hari. Kalau buat gunakan yang tu cuma 1 jam ataupun 2 jam dah siap. Jadi dia rasakan dia perlu guna. Bukan arahan daripada pengetua atau guru besar. Kesayangan kepada pengguna, kemudian empati kepada pengguna, empati kepada klien tadi lah. Kita banyak sokongan, beri bantuan dan sebagainya. Kita rasa simpati dengan ini masalah ada, kenapa tidak gunakan benda ni. Itu sebagai faktor kejayaan dan perubahan. Ini untuk anda yang ingin menjadi ejen perubahan, mestilah sebagai pembangkit kepada satu inovasi. Selalunya saya rasa kalau di sekolah ni kita banyakkan dengan penggunaan teknologi lah, kita akan perkenalkan benda baru dan sebagainya kan. Tapi macam saya cerita awal itu, sebenarnya pandemik ni mempercepatkan proses tu 5 tahun ke hadapan. Kalau sebelum pandemik saya rasa guru masih lagi menggunakan pendekatan yang sama lah, masih pakai papan putih, masih pakai ni dan tak pakai buku komputer. Sebagai pembantu pada proses, bila orang tu dah start guna, kita dah bantu dia. Cara nak guna, bantu dia, bagi bimbingan dan sebagainya. Kemudian yang tadi yang kedua saya lupa sentuh, penyelesaian kepada masalah. Kita bantu dia dari segi untuk mengatasi masalahnya yang perkenalkan sesuatu inovasi.
Okey. Contohnya orang perempuan tahulah nak beli pressure cooker kan. Pressure cooker ni. Nak penyelesaian kepada masalah. Contohnya kalau nak masak daging tu, kalau pakai periuk basah tu lama. Lama kena letak kat dapur. Jadi lama kan. Jadi menyelesaikan masalah menggunakan pressure cooker, daging tu cepat empuk. Contohnya macam tu. Jadi itu penyelesaian kepada masalah lah kan. Okey. Kemudian sebagai penghubung kepada sumber lah. Maksudnya kalau orang ada masalah, kita boleh bantu tadi, pembantu pada proses, dan sama juga kita boleh kontak, kita boleh perkenalkan kontak-kontak yang boleh membantu. Okey, cikgu boleh tanya cikgu boleh tanya ni, atau cikgu boleh email ke syarikat ni, nanti dia akan beritahu macam mana nak buat. Itu sebagai penghubung kepada sumber tadilah. Ini yang 4 cara tadilah. Sama ada penyelesaian masalah, penghubung sumber, pembantu proses ataupun pemangkin. Kalau pemangkin ni cetuskan idea dan bina hubungan lah. Kalau pembantu proses ni kita lebih kepada cetusan idea, penghubung sumber, okey, definisi penyelesaian masalah, cari sumber dan sebagainya, dan juga aplikasi penyelesaian tu. Okey. Dan ini peringkat-peringkat perubahan terancang lah. Okey. Dalam ni, saya pergi terus kat sini lah. Okey, ini dia. Pertama, kita aktiviti agent tu kita memberi rangsangan supaya pengguna tadi sedar bahawa kepentingan menggunakannya kan. Macam tadi dah kata, kalau cikgu pakai sistem ni mudah, senang. Okay? Kemudian maklumkan, kita beritahu untuk menarik minat dia kan. Rangsangan ni macam kita tahu, cikgu kena guna benda yang lebih mudah kan. Supaya ni, dia kata betul, sedar, waktu maklumkan, kita beritahu dia apa yang ada supaya menarik minat dia. Kemudian kita tunjuk cara untuk dia menilai kan. Tunjuk cara, senang je cikgu tengok. Saya tekan ini, cikgu tengok. Dia akan menilai cerita. Kemudian bila start dia suka, kita latih lah dia. Maksudnya dia baru cuba lah kan, dia try. Kita ajar dia, cikgu cuba dia. Cuba ni, senang tak? Okey, lagi. Kemudian kita bantu penerimaan dia dah terima, kita bagi bantuan malah. Dan akhir sekali, bila dia boleh mengintegrasi, kita cuma memperkukuh saja. Memperkukuhkan sebelum kita boleh melepaskannya kepada kepada mereka untuk meneruskannya tanpa bimbingan. Dia dah pandai, dah buat sendiri dan sebagainya. Itu tindakan agen perubahan. Okey. Ini berkaitan dengan ciri-ciri inovasi tadilah, pendefian dan penerimaan inovasi dalam pendidikan tadi. Okey. Okey, ada soalan tak? Nanti saya akan share slide ni macam biasalah. Saya akan slide dalam Google. Okey. Yang ni dah ramai, okey, 26 orang. Nanti saya akan beritahu lagi lah apa ni. Okey, untuk hari ni sebenarnya kita akan pergi kepada 2 slide je. Saya ada 2 slide je. Slide kedua adalah pendek. Lepas tu nanti saya akan bincang sikit tentang penasiran akhir dan juga berkaitan dengan pemarkahan lah. Okey. Sebab nanti ada yang macam mana untuk menjawab soalan tu. Itu penting lah. Okey, macam mana nak menjawab soalan tu. Okey, soalan tak tentang ni, ciri-ciri inovasi dan sebagainya, nak tanya, nak bangkit kan? Sebelum saya pergi kepada slide yang satu lagi. Doktor? Ya, silakan. Dia kalau untuk penerimaan inovasi ni, dia ada kaitan tak dengan status sosial ekonomi? Ada. Kan? Dia kiranya kalau orang miskin ni memang inovasi dia tak ada langsung ke kan, Doktor? Bukan tak ada, dia terima juga. Tapi dia jadi penerima yang lewat lah. Kan? Dia penerima inovasi juga. Sebab penerima inovasi ni bukan dia penerima inovasi boleh jadi dalam kelompok masyarakat, dia boleh jadi secara individu. Jadi dia macam ni, dia seh lah, maksudnya untuk diri dia, dia penerima inovasi tapi lewat sikit kepada dia. Yang sosial ekonomi ni bukanlah kata semua benda tu orang kaya guna tak, tapi maksudnya ada benda-benda yang bagi orang kaya dia kena ada, bagi orang yang mungkin tak ni dia tak perlu ada pun benda tu. Contohnya aircon kan. Bagi orang yang berada mungkin dia rasa keperluan dia aircon panas, bagi orang yang tak berada kipas benda cukup. Kan, itu dari segi sosial ekonomi lah sebenarnya. Kan. Okey, ada lain soalan? Jadi dalam ni memang penting lah, guru memang penting sebagai ejen perubahan lah. Okay, dalam pendidikan lah. Sebab kita kena perkenalkan benda yang baru, kita akan kaitkan benda yang baru dalam PP, galakkan pelajar menggunakan tu dan sebagainya lah. Okay. Kadang-kadang kita tahu, tengok keadaan lah, tengok tempat. Ada tengah tempat tu kita tahu
pelajar ada telefon pun, bukan tak ada, semua ada telefon. Tapi tak ada. Jadi kita berkata dia, okey tak apa, gunakan telefon anda tu dan cari. Okey, tapi kalau tempat tak ada telefon, mungkin kita cari alternatif lah kan. Macam saya pernah pergi di Putrajaya, sebab saya melawat ni pusat internet satu Malaysia masa tu. Jadi kita pergilah, kita berbincang dengan orang yang menjaga penyelia dekat situ. Saya tanyalah, okey, macam mana penggunaannya? Dia kata dulu, awal-awal dulu memang ramai pelajar datang tu. Pelajar datang, guna untuk cari. Tapi dia kata bagusnya bila pelajar datang gunakan komputer dalam pusat internet ni, dia orang boleh kawal kan. Dia penyelia tu dia ada sistem dia yang dia akan mengawal. Dia boleh tengoklah apa yang orang search kan. Dan mengelakkan daripada pelajar ataupun budak-budak ni pergi kepada laman-laman yang tidak, inilah, laman-laman yang tak sesuai ni. Tapi sekarang ni dia kata kurang. Saya kata kenapa kurang? Dia kata pelajar ni budak-budak kawasan tu lah, kawasan tempat perumahan tu. Dia kata dia orang hari raya dapat 2 raya dia orang minta telefon. Dia beli handphone kan, smartphone. Tapi dia orang tak beli ni, tak beli SIM card. Sebab dia kata dia orang tak guna pun untuk telefon. Dia beli telefon yang murah tu, tapi dia menggunakan wifi pusat internet tu. Jadi dia kata kalau petang-petang tu, kalau lepas sekolah petang-petang tu, memang akan ramai pelajar, budak-budak sekolah ni akan ada di sekitar kawasan pusat internet tu. Dia tak masuk dalam. Tak gunakan komputer dalam sebab dia tahu kalau guna komputer dalam dia kena rekod. Lepas tu nanti kan apa yang kita access akan dikawal. Tapi bila dia duduk, dia beli, gunakan duit raya beli smartphone tu yang murah tu. Jadi digunakan wifi. Bila wifi dia duduk kat luar, tak duduk dalam kan. Lepas tu pada masa dia boleh access apa saja. Itu pun benda-benda yang ni lah. Cuma kita macam mana kita nak menggunakan dan menggalakkan pelajar. Bila kita tahu kata pelajar kita majoriti ada, kita macam mana nak menggalakkan penggunaan. Okay. Ada juga saya tengok sekolah-sekolah sekolah yang asrama ada membenarkan pelajar bawa ke kelas pun. Tingkatan 4 atau 5 untuk bila cikgu dah tahu semua dalam kelas tu ada, cikgu kata, okey cuba awak search tentang ni. Okey, nanti bagi input lah sebab cikgu pun dah tahu ada kan. Tapi ada sekolah yang memang tak benarkan langsung. Okay, tak benarkan langsung. Macam tingkatan 6, saya rasa kebanyakan sekolah benarkan bawa telefon. Jadi kebanyakan cikgu akan bagi tugasan semua berkaitan dengan benda yang boleh dicari di internet lah. Okey. Okey, ada lain? Tak ada? Kalau tak ada, saya teruskan lah dengan slide yang berikutnya. Slide berikutnya pendek je. Okey, nampak? Nampak doktor? Okey. Sekejap. Okey. Level of teaching innovation ataupun LOTI ni. Okey. Jadi LOTI ni dia level lah, level of teaching innovation ni kan. Okey, jadi what is LOTI? LOTI is the level of teaching innovation lah. Tahap inovasi dalam pengajaran. Okey, tahap inovasi dalam pengajaran. Okey, LOTI ni ada perbincangan petang ni lah untuk aktiviti selepas ini kuliah lepas habis kuliah ni anda tak ada kuliah lagi dah. Saya akan buka forum je untuk hari ni punya aktiviti lah. Untuk petang ni punya aktiviti. Okey, level of teaching. If you observe a teacher teaching, then the teacher is implementing the LOTI level lah. Bila cikgu tu mengajar, automatik lah dia mesti ada tahap inovasi pengajaran dia lah kat situ. Bila start mengajar tu, akan ada kat situ. Okey, jadi however dia kata LOTI level will be determined by the amount of innovation yang digunakan. Dia ada level tahap, bila kita sebut tahap tu mesti ada tahap lah kan, beberapa tahap. Tahap 1, 2, 3, 4 ni tu lah. Jadi bila dia kata ni, bila kita tengok guru mengajar, automatik kita tahu dia implement LOTI ni lah, level of teaching innovation. Tapi cuma bedanya tahap mana, tahap mana cikgu tu menggunakannya.
Okey, ini frameworknya adalah level 0 non-use, tak guna langsung. Level 1 awareness, level 2 exploration, level 3 infusion, okay, level 4A ni integration. Ada integration ada dua, integration mechanical dan integration rutin. Kemudian ada expansion dan juga refinement lah. Okay, refinement ni dia apa ni? Okay, ini no use. Okay, nampak co-web forming around the available learning technologies. Ada tapi tak guna pun. Okay, saya rasa dulu sebelum pandemik dan sebagainya ada teknologi yang cikgu tak pakai pun kan, tak guna pun, ataupun mungkin setengah yang ada lah, yang ada tak guna, yang tak beli tu cerita lain lah kan, yang ada dan tak guna. Mungkin komputer ada tapi kebanyakan cikgu tak buat sangat bahan untuk PowerPoint lah, semua pakai mengajar suruh tengok buku teks je kan, semua mengajar tengok carta ada poster yang ada je, jadi tak, teknologi ada tapi tak pakai. Kita masukkan dengan level 0. Itu tak digunakan lah. Maksudnya cikgu tu mengajar tak guna langsung inovasi yang ada, tapi innovation. Tapi kalau dia menggunakan carta ataupun dia gunakan macam contohnya dia buat macam roda impian tu, itu masih dikit inovasi. Okey, dia menggunakan inovasi. Ini memang ada tapi tak guna. Kan? Okey, awareness. Yang cikgu yang menggunakan teknologi yang menggunakan teknologi, the student or teacher, dia awareness, dia gunakan sikit lah teknologi tapi tak mendalam, itu level awareness lah. Okay. Kemudian yang kedua exploration, focus more on technology use and critical content. Jadi dia guna teknologi tadi guna aja, tapi tak secara mendalam, guna basicnya. Yang exploration ni dah guna tapi critical content lebih mendalam, guna tambahan lagi. Contohnya kalau macam tadi awareness tu dia guna PowerPoint saja. Kalau exploration ni mungkin dia tambahkan macam mana nak masuk video, macam mana nak buat benda tu animasi dalam tu kan, macam mana nak buat iPhone bergerak dan sebagainya. Itu lebih kepada exploration lah, tidak lebih mendalam critical sikit tentang konten tu. Kalau awareness ni sebagai guna aja basic je, macam PowerPoint saya kan, tegang jalan tergerak je kan, tak ada apa pun. Okay. Kemudian infusion, in higher order thinking skill, problem solving dan sebagainya, melibatkan penyelesaian masalah dan sebagainya dah. Jadi digunakan teknologi tu sampai satu tahap mungkin untuk penyelesaian masalah, untuk menjawab soalan, untuk perbincangan. Jadi benda tu dah lebih mendalam daripada setakat pembentangan saja. Dia ada level tadi PowerPoint satu, kemudian PowerPoint dengan animasi dan sebagainya. Jadi dia boleh membantu high order thinking skill dengan membina pula bahan tu kan, membinakan bahan yang baru, membuat benda lain tu nampak lebih menarik dan lebih interaktif ke. Okey, pelajar perlu berfikir dan sebagainya. Itu infusion level. Okey, level 4A integration mechanical. Ini lebih kepada pengurusan lah, issue related to analytic problem solving. Jadi dia lebih kepada mechanical lebih kepada dia dah boleh menggunakan, tapi pelajar pun dah boleh menggunakan, bukan sekadar cikgu, pelajar pun dah boleh start, dah boleh menggunakannya. Dan rutin, okey, ini dah jadi perkara biasa dah. Cikgu dah boleh lepaskan je, pelajar pun dah boleh guna sendiri. Jadi dah cikgu relax kan. Macam tadi ni masih cikgu masih pelajar buat dan cikgu masih tengok lagi kan. Jadi dah jadi rutin lah. Bila cikgu kata okey, berdasarkan perbincangan hari ni dengan kumpulan anda buat persembahan slide, 2 slide atau 3 slide, ataupun buat infografik berkaitan dengan topik cikgu ajar tadi. Jadi pelajar terus pergi buat atau sebagai dia tahu dah. Okey, tak perlu lagi cikgu nak ni. Tapi kalau macam 4A tadi, mechanical baru nak ni nak ajar lagi macam mana nak tekan, macam mana nak cari. Tapi ini dah lebih kepada dah boleh lepaskan lah. Kemudian expansion lah, ready to advance. Ni lebih kepada yang lebih advance sebagainya lah. Jadi strategi yang lebih ni dan lebih mudah, dan dia akan kaitkan dengan advance teknologi. Kalau tadi cerita pasal PowerPoint saja, dia lebih pergi pada lebih canggih lagi lah. Buat video, rakam video dan sebagainya. Lebih ni lah, lebih advance lagi lah. Rakam video, buat animasi, buat apa dan sebagainya. Bukan hanya setakat guna dalam PowerPoint saja, tapi dah boleh lebih kepada membina lah dan membuat. Okay. Dan refinement tu, have you reached to the promised land involving the power and the potential of learning technology? Dah sampai satu tahap yang memang anda dah mantap lah. Okay. Sebut aja tentang teknologi berkenaan, anda boleh, tak ada masalah. Kalau ada masalah pun anda boleh solve, anda boleh selesaikan masalah tu. Itu level yang paling akhir lah, level 6, refinement. Okay. Jadi
Loti Steve ni hantar ujian kan. Kata, is technology being used in the classroom? Jawab. Kalau jawab yes, Loti satulah. Adakah teknologi being used by student as part of the learning experience? Digunakan oleh pelajar untuk learning experience. Itu Loti 2 lah. Is there evidence of higher thinking skill? Masa buat proses tu ada melibatkan higher thinking skill. Kalau ada tu maksudnya dah pergi pada level yang 3. Kalau tu kemudian student applying, dia menggunakannya untuk real world problem issue. Itu 4. Is the learning experience student centered? Dah lebih lepas kepada pelajar kan, student centered. Itu dah Loti 4B. Is there two-way collaboration with expert? Dia dah boleh contact dan berbincang dengan expert-expert di luar tu. Itu dah level 5. Kemudian do the student have unlimited access? Dia dah boleh menggunakannya, tak ada masalah, dia boleh pakai sendiri dan sebagainya. Itu dah pergi pada level yang ke-6 lah. Itu lebih kepada Loti yang saya masukkan dah, level of teaching innovation yang ada. Jadi dua-dua slide ni saya akan upload sebentar lagi ke MyGuru lah. Okey, ke MyGuru dan anda boleh buat. Okey. Jadi saya stop dulu. Okey, jadi untuk hari ni kita akan bincang yang pasti berkaitan dengan untuk penasiran akhir. Pertama saya nak remind sebab ada yang baru masuk tadi. Berdasarkan bila kita nilai penasiran akhir, kita nilai tugasan dan sebagainya, kebanyakan pelajar dia tak boleh skor markah yang tinggi sebab dia tidak menjawab forum. Itu je. Saya tengok ada beberapa kumpulan ni, saya tengok markah forum dia. Markah forum dia pun dah 5. Jadi 5 dia hilang 10 sebenarnya. Sebab forum tu 15. Jadi kalau anda jawab, semua anda akan dapat full 15. Kalau anda dah jawab, dah respon pada pelajar, kawan anda akan dapat 15. Tapi kalau anda tak respon, contohnya anda jawab 2 je. Jadi buat 2 je, baru dapat 6 kan. Baru dapat 6 contohnya. Macam itulah, lebih kurang. Jadi bila dapat itu, maksudnya dia akan tarik markah. Walaupun markah projek anda tinggi, markah apa anda tinggi, tapi itu yang menarik keputusan anda. Okey, saya dah tengok dah sebab kita baru tengok penasiran akhir jabatan usaha lain. Ada isu tu tentang itu yang menarik markah kesan pelajaran. Jadi pastikan anda jawab forum sepenuhnya supaya dapat 15 full, supaya nanti kalau anda ada masalah sikit tentang markah penasiran akhir dan sebagainya, dia membantu. Dia membantu dari sebab penasiran akhir ni mungkin, tapi itulah saya pun heran juga. Penasiran akhir ni kita bagi masa 48 jam. Tapi kadang-kadang dalam tempoh 48 jam, anda expect apa? 48 jam anda boleh berujuk, anda boleh tengok, anda boleh buka internet dan sebagainya, cari bahan dan sebagainya. Tapi masih juga hantar yang simple. Bila saya senaraikan, senarai dan terang serta contoh, anda senaraikan tanpa penerangan, tanpa contoh. Kan? Itu perkara-perkara yang simple kan. Saya tak faham kenapa benda tu boleh berlaku. Okay? Bila kata penerangan berserta contoh, ni penerangan berserta contoh lah. Okay? Okay, jadi untuk penasiran akhir nanti, kita ada 3 soalan, anda pilih 2 lah. 3 soalan pilih 2. Daripada 2 soalan tu, okey. Untuk saya, bila anda menjawab soalan nanti, saya nak macam ni. Kalau benda tu, saya kata, okey, terangkan 3 faktor ataupun terangkan 5 faktor berserta contoh. Okey, jadi anda buatlah faktor 1, penerangan dia dan bagi contoh. Selalunya contoh-contoh ni soalan ni mesti lebih macam ni. Bagi contoh berkaitan dengan subjek yang anda mengajar di sekolah. Selalunya tu. Ya. Jadi tak ada masalah lah sebab berkaitan dengan subjek anda mengajar di sekolah, bukan mengajar subjek orang lain kan. Kalau kata tiba-tiba berdasarkan subjek matematik, peninglah yang mengajar bahasa Arab nak ceritakan tentang matematik kan. Tapi banyakkan soalan dia akan kata itu. Penerangan berserta contoh yang berkaitan dengan mata pelajaran yang anda ajar di sekolah. Okay, jadi macam tu. Jadi kalau saya kata ada 5 faktor, jadi make sure anda untuk memudahkan saya memeriksa, letakkan tu. Okay, faktor 1 apa dia? Penerangan bawah tu cerita contoh, bagi contoh yang berkaitan. Itu faktor yang kedua sama juga, penerangan, bagi contoh-contohnya sesuai dan seterusnya sampailah faktor yang kelima. Kalau melibatkan faktor lah. Kalau melibatkan proses, 4 proses sama jugalah. Proses pertama, penerangan, contoh. Kemudian ada juga kita kata berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah, terangkan kenapa. Dia terang aja, tapi dia tak cerita mata pelajaran apa dekat kan. Itu satu lagi kan. Kalau soalan tu kata berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah, terangkan okey. Dalam kes ni, dalam situasi ni saya akan menerangkan berdasarkan mata pelajaran pendidikan Islam.
tahun 2 ke, topik apa ke. Jadi anda punya penerangan tu nampaklah lebih spesifik dan terperinci. Jadi fahamlah, kita nampak bahawa anda faham tak faham dengan apa yang nak terangkan. Buat macam tu. Okey. Kalau soalan tu ada subtopik, jawab ikut subtopik supaya memudahkan saya baca. Kalau perlu senaraikan, senaraikan beserta perangan, buat satu-satu. Bahagian satu, ni faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. Jangan buat karangan panjang. Kalau buat karangan nanti, saya nak cari tu tak susah. Yang ni yang mana, yang ni yang mana, kan? Itu pun satu juga. Ada dia buat macam tu, dia buat ikut paragraf. Ada paragraf yang satu faktor tu satu paragraf, ada satu lagi satu paragraf tu ada 2 faktor dalam tu. 2 faktor. Jadi saya mencari pula faktor satu lagi mana dia. Okey, jadi saya harap anda jawab dengan kaedah saya kata tu untuk memudahkan saya memeriksa lah sebenarnya. Sebab semasa ni saya kelas banyak. Jadi banyak nak tanda penasaran akhir. Jadi kalau boleh anda dikasih sikit benda-benda tu lah. Okey, memudahkan saya untuk nak lihat tadi lah. Okey. Itu tentang tu. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya. Kita bagi 48 jam, saya rasa 48 jam ni cukup panjang untuk anda menjawab soalan tu, bukannya soalan yang sukar, sebab contoh-contoh yang saya bagi tu lebih daripada aplikasi. Aplikasi iaitu anda akan menjawab berdasarkan subjek yang anda ajar. Okey, berdasarkan situasi di sekolah. Okey, jadi benda-benda tu memang bukan satu benda yang sukar lah. Okey. Saya harap semua dapat skor at least 30 lah dalam penaksiran akhir. Sebab benda tu anda boleh buka buku, anda boleh tengok My Guru, anda boleh baca PowerPoint saya, anda boleh buka internet dan sebagainya. Mustahil anda tak boleh jawab dengan ni. Tapi yang bagi jawapan rekan-rekan sangat tu, itu memang tak boleh apa lah kan. Benda tu nak memerlukan, soalan ni nak penerangan dan contoh. Ada penerangan sikit, contoh pun tak ada. Jadi itu je, saya rasa tak ada isu kalau anda tak boleh jawab, sebab penaksiran akhir ni 48 jam kan. Kalau peperiksaan mungkin tempoh sejam setengah tu je anda nak buat, itu mungkin kelang kabut kan, dengan rujukan semua tak ada. Ini benda tu ada. Okey. Kadang-kadang kalau nilai tambah ada tanya saya nak rujukan nak masuk ke, itu semua tambahan-tambahan bonus-bonus kalau anda rasa nak masuk kan. Macam contohnya kalau ada berkaitan dengan pengajaran, nak masuk RPH ke tidak, itu kalau anda rasakan benda tu perlukan, kalau menggunakan RPH tu lebih menjelaskan, masuklah RPH kan. Okay, RPH pun lebih simple je sebab anda nak bagi contoh aja kan. Jadi benda-benda tu jangan tanya saya lah. Kalau rasa itu kelebihan ada pada anda nak masukkan. Bagi saya itu bonus nanti untuk tampung yang lain lah. Okey, itu berdasarkan pengasaran. Ada tak yang soalan berkaitan dengan pengasaran akhir? Faham? Simple je sebenarnya. Anda yang besarkan diri anda. Okey, satu, forum, habiskan jawab. Kalau tidak, nanti anda rugi kat situ. Kemudian penaksaran akhir lah. Ada 3 soalan, jawab 2. Okay. Kata saya 3 soalan saya tak ingat. 3 soalan jawab 2, 1 tu wajib dan 2 tu 2 dan 3 pilih satu. Okey, boleh? Doktor. Saya nak tanya, kalau macam cara nak jawab soalan tu, tu tentang apa? Tak dengar. Kalau soalan tanya faktor, perlu kita buat pendahuluan, maksudnya kita bagi tahu maksud istilah dalam satu-satu soalan tu. Perlu tu? Istilah tak penting lah. Pendahuluan mungkin penting lah. Pendahuluan tu mungkin anda nak cerita skop anda tu, anda nak fokus pada apa. Sebab kadang-kadang bila saya kata berdasarkan pelajaran anda akan introduction anda mungkin lebih kepada okey, saya memilih mata pelajaran apa semua ni. Nanti tentang definasi istilah tak perlulah. Ataupun kalau anda nak tanya faktor dia, contoh faktor, kata faktor ni apa dia. Okey, ini masukkan faktor ni apa dia. Sebab itu maksudkan penerangan. Itu misalkan contoh, itulah. Introduction tu lebih kepada macam contohnya kalau mata pelajaran apa mata pelajaran. Anda pilih apa semua tu. Okey. Yang lain-lain tu kalau nak masuk ke tu bagi saya tambahan. Itu akan jadi tambahan. Okey, boleh? Sudah ni. Okey, faham doktor. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, soalan lain ada tak? Ada tak ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada faham dan sebagainya. Okey, saya tak pasti nanti akan cek tarikh penasiran. Anda tengoklah jadualan nanti penasiran akhir bila. Tapi apa ni? Nantikan kalau saya teringat saya remind balik lah dalam guru salah. Jadi saya rasa itu sajalah. Jadi
untuk kuliah yang berikutnya nanti, untuk yang sebelah ni, akhirnya ni saya akan bagi satu forum. Sekejap lagi saya akan masuk ke forum dalam My Guru. Jadi anda ambil peluang lah untuk menjawab soalan tu, dah respon pada 2 orang rakan anda lah. Macam saya kata tadi, itu untuk kehadiran sebelah petang. Okey? Itu kehadiran sebelah petang. Jadi saya bukalah dalam sampai hari Ahad ke untuk anda jawab benda tu. Dikira kehadiran untuk hari ni sebelah petang. Itulah, dan soalan tu pun berdasarkan slide saya hari ni. Okey? Okey, kalau tak ada apa, itu sajalah. Okey, jadi insya-Allah semoga anda berjaya dalam penasiran akhir untuk saya dan subjek lain, dan supaya dapat markah yang markah yang bagus lah. Kalau boleh A semua lagi bagus, saya pun sonok. Dia tak ada masalah nak kena kod A. Kalau semua A pun boleh. Okey, kalau janjian dan menjawab soalan dan juga fulfill semua perkara lah. Okey, jadi saya rasa itu sajalah. Jadi segala kekurangan saya mohon berubah maafan lah. Sepanjang tempoh saya bersama ada sebarang kekurangan dan sebagainya, dan ni jadi biasalah, itu pun percara macam mana pun dia akan ada juga berlaku kesilapan dan sebagainya lah. Yang ni. Okay, jadi saya mohon kemaafan dan sebagainya, dan insya-Allah lah dari segi ilmu dan sebagainya memang tak ada apa lah, memang saya halalkan untuk semua orang. Jadi insya-Allah lah, mungkin saya tak pasti, tapi selalunya saya semester 2 saya tak ajar. Kecuali kalau KPD tak cukup orang, saya ngajar lah. Tapi kalau tak ni saya tak ngajar lah. Saya akan mengajar semester 1 je. Tapi mungkin LM nanti mungkinlah jumpa saya, tak semua lah kan. Mungkin ada beberapa orang yang akan berjumpa dengan saya lah. Okey? Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab forum petang ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh keluar. Boleh. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih, Prof. Doakan kami, Prof. Okey, sama-sama. Insya-Allah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Okey, boleh keluar. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sama-sama.